Apapun ada beberapa peristiwa ajaib yang berlaku sepanjang sesi penggalian lubang Khandaq ini. Antara yang dirakamkan di dalam kitab Ibnu Sirah sebagai contoh, Ibnu Hisham ni merakamkan 4 perkara aneh dan ajaib. Pertama ialah batu besar yang tak boleh dan tak mampu diangkat oleh sahabat. Ketika sahabat-sahabat ni duk gali lubang ni, mereka telah menemui satu batu yang begitu besar dan keras. Jadi masing-masing sahabat ni cuba nak pukul, cuba nak cantas, cuba nak belah, nak membentuk serpihan-serpihan yang kecil agar mudah untuk dikeluar dan dibuang, tak pecah-pecah. Lalu isu ini dikhabarkan kepada Rasulullah, diberitakan kepada Nabi. Lalu Nabi pergi tengok batu tu, kemudian Nabi minta dengan seorang sahabat supaya dibawakan satu bekas, satu bejana yang berisi air lah. Jadi Rasulullah ambil air dalam bejana tadi, kemudian Rasulullah masuk dalam lubang tadi, Rasulullah curahkan air tadi atas batu yang besar dan keras, payah nak pecah tadi. Lalu selepas curah air, sahabat pun pukul, maka pecahlah batu tersebut, lalu membentuk serpihan-serpihan yang kecil dan memudahkan mereka untuk mengeluarkan batu tersebut. Itu kes yang pertama. Yang kedua yang direkodkan dalam sirah Ibnu Hisham ialah satu bekas tamar yang awalnya sedikit saja tamar tu. Beberapa biji tamar yang akhirnya dimakan oleh ramai sahabat Nabi, mereka semua kenyang dan tamar tu tak habis-habis. Kisah dia, bila ada seorang sahabat nama dia Bashir bin Sa'ad. Bashir bin Sa'ad ni duk bekerja pada masa tu dan dia kelihatan lapar. Dan dia panggil anak perempuan dia. Dia kata, wahai anak perempuanku, kamu balik, minta dengan mak kamu bawakan beberapa biji kurma untuk bapak ni makan dengan pakcik kamu. Pakcik tu ialah Abdullah bin Rawahah, antara sahabat besar Nabi. Jadi anak perempuan Bashir ni, dia balik dan dia minta dengan mak dia. Mak dia ialah Amrah binti Rawahah. Amrah binti Rawahah, mak kepada budak perempuan tu ialah adik kepada sahabat Abdullah bin Rawahah. Ni ipar dia, bapa budak tadi, Bashir bin Sa'ad. Kepening dah. Bapa Bashir bin Sa'ad, isteri Amrah binti Rawahah. Amrah ni adik kepada sahabat Abdullah bin Rawahah, iparlah Bashir dengan Abdullah ni. Hak ni anak perempuan Bashir, anak saudara Abdullah. Bila dia nak lalu, nak pi bawa buah yang dia bawa daripada mak dia tadi, nak pi dekat bapak dia, dia melewati depan Rasulullah. Jadi Rasulullah tengok anak perempuan ni bawa, dia pun tanya, wahai anak, kamu nak pi mana, bawa apa bersama kamu? Saya bawa beberapa biji kurma untuk diberikan kepada bapak untuk dimakan dengan pakcik saya. Lalu Rasulullah panggil dia. Bila budak ni mendekati Rasulullah, Rasulullah minta, mari kat pakcik lah. Mari kat dia, buah kurma ni biar Rasulullah sendiri yang tolong bagi kepada bapak dan pakcik kamu. Jadi Rasulullah minta dari dalam bekas tadi supaya dicuahkan kurma tadi dalam tapak tangan Nabi. Jadi budak tadi tuangkan kurma tadi dan Nabi tadah dengan tapak tangan dia. Nak habaq sikitnya, Nabi tadah ni tak penuh tapak tangan pun. Tak penuh, maksudnya kurma tu beberapa biji kurma. Kemudian Rasulullah membacakan sesuatu, Rasulullah minta kain dia. Lalu dibentangkan kain Rasulullah oleh seorang sahabat dan Rasulullah letak kurma tu. Rasulullah membacakan sesuatu doa, kemudian minta sahabat-sahabat yang rasa lapar berhenti sementara, boleh mari jamah makanan ni. Jadi seorang demi seorang mari makan, seorang demi seorang mari makan. Hak tadi nampak zahir mata 2-3 biji, tapi berderu-deru sahabat mari makan, tak pernah berkurangan pun. Sahabat ni makan sampai kenyang. Hak mari tu makan sampai kenyang, hak ni makan sampai kenyang, hak ni makan sampai kenyang, tapi buah tak habis-habis. Ini antara benda keajaiban dan keanehan yang berlaku berkat daripada doa Rasulullah atas, kita nak kata, sedikitnya buah kurma tadi. Kisah yang keempat yang dirakamkan oleh Ibnu Hisham dalam sirah dia ialah
Kisah roti dengan kambing bakar yang sedikit dapat dimakan oleh ramai orang. Kisah ini berlaku bila salah seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Jabir ni dia teringat di rumah dia ada sedikit bekalan lauk, iaitu sepotong kambing. Jadi sebelum dia keluar hari itu, dia minta suruh isteri dia ni bakar daging kambing tersebut dan buat beberapa biji roti daripada gandum. Tujuan dia kerana Rasulullah ni suka kambing, nanti bila balik daripada gali lubang petang hari nanti, abang akan balik ajak Rasulullah bersama mari makan rumah kita, sebab Rasulullah suka makan daging kambing. Jadi bila selesai petang tu, aku mengharapkan Rasulullah ni balik seorang. Aku mengharapkan Rasulullah balik seorang dan orang akan teman Rasulullah tu aku. Kalau pergi ramai-ramai jenuh lah. Jadi bila petang tu Rasulullah nak balik, dia pun ikut Rasulullah dan mengatakan bahawa dia dah suruh isteri dia buat beberapa keping roti daripada gandum dan bakar kambing nak ajak Rasulullah makan. Rasulullah bila terima undangan sahabat ni, Rasulullah pun panggil pula orang lain. Mari kita pergi makan rumah Jabir. Lalu terkeluarlah kalimah musibah daripada mulut Jabir bin Abdullah depan Nabi. Kalimah musibah bermaksudnya macam ni lah kalau kita. Mana jai-jai? Ambil kata-kata abang ni lah. Abang ni, saya ajak dia seorang. Balik sat lagi saya ajak dia seorang. Bang, sat lagi kita pergi makan rumah saya, bini saya buat roti, bini saya buat kambing. Abang ni pula, oh ustaz ajak pergi rumah dia. Mai kita pergi satu masjid. Maksud kalimah musibah tadi, sudahlah. Maksudnya macam sudah lagu ni nak buat lagu mana ni. Dia sebut benda tu depan Rasulullah, Rasulullah senyum je, mai kita pergi. Jadi bila Rasulullah pergi, Rasulullah masuk dulu dengan dia. Jadi Rasulullah makan roti dengan dia, makan kambing. Bila Rasulullah keluar, sahabat lain masuk. Maksudnya masuk ikut kuantiti yang sesuai dengan luar rumah dia. Masuk 2-3 orang makan, keluar kenyang. Hak lain masuk. Semua duk pakat masuk keluar, makan masuk keluar. Last kali semua kenyang, roti tak habis-habis, kambing tak habis-habis. Lebih kurang sama dengan kurma tadi. Itu kisah Jabir bin Abdullah. Dan satu lagi yang paling special yang terakhir ialah batu besar. Batu besar ni lebih kurang kes yang pertama. Tapi yang pertama tu Rasulullah curah air, sahabat pangkas pecah. Kali ni sahabat terai tak jalan. Kemudian mereka tahu yang paling kuat bekerja ialah Salman. Salman ni dia punya kekuatan ni dibandingkan oleh sahabat. Salman seorang sama dengan 10 sahabat yang lain. Bentuk dan cara dia bekerja tu karakter Salman masa kes penggalian parit ni. Jadi mengingatkan Salman ni lebih kuat daripada orang lain, suruh Salman. Salman pangkat pun tak jadi juga. Akhirnya Rasulullah turun sendiri. Dan jadi bila Rasulullah turun tu adalah beberapa sahabat termasuk Salman, Ammar bin Yasir. Jadi Rasulullah pangkas, cangkul, buat kali yang pertama tu terkeluar cahaya daripada bawah batu tu. Cahaya tu terpancar. Rasulullah pukul cangkul kali kedua juga keluar cahaya dan cahaya tu terpancar. Rasulullah pukul kali ketiga juga keluar cahaya dan cahaya tu terpancar. Jadi akhirnya batu tu pecah. Lalu Salman tanya Rasulullah, dan ada riwayat yang menyebut waktu Rasulullah nak pangkah tu Rasulullah sebut Allahu Akbar, bertakbir, diikuti takbir sahabat yang lain. Juga pukulan cangkul kali kedua, juga pukulan cangkul kali ketiga diiringan dengan takbir sahabat dan Rasulullah. Jadi Salman tanya personal, wahai Rasulullah, apakah maksud di sebalik cahaya-cahaya yang keluar tadi? Lalu disebutkan oleh Rasulullah kepada Salman, sesungguhnya makna bagi cahaya pertama yang keluar tadi, di suatu masa Allah Subhanahu wa taala akan menaklukkan Yaman bagi diriku. Hak cahaya pertama tu maksudnya satu masa Yaman akan ditaklukkan oleh Rasulullah. Maksud cahaya kedua yang keluar, bumi Syam dan kawasan sebelah barat akan ditaklukkan Allah ke atas diriku. Syam dan sebelah barat, tu cahaya yang kedua. Manakala cahaya yang ketiga ialah bumi di bahagian belahan timur yang akan ditaklukkan kepadaku.
Kemudian ada juga beberapa riwayat yang lain, bila di situ ada Ammar bin Yasir. Bila Rasulullah tengok Ammar, Rasulullah menangis. Rasulullah menangis. Di samping Ammar juga ada siapa? Ada Abdullah bin Amr bin Al-As, ada Salman. Jadi sahabat tanya, pasal apa menangis bila tengok Ammar? Rasulullah kata apa pada Ammar? Satu masa Ammar akan dibunuh oleh golongan-golongan penentang, golongan buruh. Satu masa akan datang Ammar akan dibunuh oleh golongan penentang, golongan buruh. Ada sebahagian sahabat dengar ni, dan ini jadi clue penting. Bila mana yang jadi sahabat qarib dan paling baik dengan Ammar ialah anak Amr bin Al-As. Siapa anak Amr bin Al-As? Sahabat besar yang meninggal di Mesir, makam dia ada di Mesir. Kan di Mesir antara masjid yang popular bulan Ramadan ialah Masjid Amr bin Al-As. Sebab dia yang buka kota Mesir. Jasad anak dia tu, sahabat Nabi ada di situ, Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia sahabat baik Ammar bin Yasir. Ketika terjadi konfrontasi di masa depan antara Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali, bapa dia Amr bin Al-As menyebelahi Muawiyah. Dia mengambil sikap jalan tengah. Dia tak sokong belah ni, dia tak sokong belah ni. Tapi bapa dia paksa dia supaya menyebelahi pihak dia dalam keadaan dia tak suka, dia tak redha. Tapi dia kena juga ikut bapa dia sebab dia dah berjanji dengan bapa dia di hadapan Nabi dahulu bahawa dia akan mengikuti arahan dan perintah bapa dia selama mana dia masih hidup. Walaupun dia tak suka untuk lakukan benda tu, dia ikut macam tu saja. Dan waktu dia berperang pun, dia perang tak bunuh orang pun, dia berperang untuk tahanan diri saja. Dia tak sanggup nak bunuh lawan di sebelah sana. Sampai akhirnya terdengarlah berita Ammar dah terbunuh, Ammar dah terbunuh, Ammar dah terbunuh. Ammar menyebelahi Sayyidina Ali. Baru dia ingat balik hak Nabi sebut, satu masa Ammar akan dibunuh oleh golongan-golongan buruh dan